Assalamualaikum semua. Okey, 2.1.4 memanipulasi data sains komputer tingkatan 5. Kita ulang kaji. Okey, apa itu SQL? Structure Query Language, iaitu bahasa pertanyaan berstruktur. Okey, digunakan untuk mencapai dan mengemas-kini data dalam pangkalan data. Okey, bahasa pengatur caraan piawai yang digunakan untuk berhubung dengan pangkalan data melalui sistem pengurusan pangkalan data. Okey, hampir semua sistem pengurusan pangkalan data mengenali penyataan SQL. Okey, ada 3 bahasa arahan SQL. DDL, DML dan DCL. Sebelum ni kita dah belajar mencipta dan mengubah struktur pangkalan data. Itu DDL, awak create table, alter table, drop table. Okay, so hari ni kita akan masuk yang kedua ni, iaitu DML, Data Manipulation Language, iaitu memanipulasi data dalam jadual. Okay, seperti contoh select, insert, update dan delete. Okay, objektif yang hari ini kita akan menggunakan pernyataan SQL insert into untuk memasukkan data ke dalam jadual. Yang kedua, menggunakan pernyataan SQL delete untuk memadam satu rekod dalam jadual. Yang ketiga, menggunakan pernyataan SQL update untuk mengemas-kini satu rekod dalam jadual. Okay, so di akhirnya awak bolehlah buat nanti aktiviti 4 memanipulasi data. Okay, apa itu memanipulasi data? Okay, so cikgu nak tunjukkan kat sini hari ini sisip atau tambah, yang kedua padam, yang ketiga kemas-kini. Okay, sisip atau tambah. Pernyataan insert into digunakan untuk memasukkan data ke dalam jadual seperti format yang berikut. Okay, insert into nama jadual. Okay, ni format dia kurungan. Ini kalau kita nak masukkan data ke dalam nilai-nilai tertentu, awak kena ada kurungan. Okey, kalau kita nak masukkan ke semua medan tak perlu yang kurungan ni. Tapi kalau nilai-nilai tertentu, insert into, okey, nama jadual tersebut, medan 1, medan 2, medan 3, seterusnya lah values. Nilai 1 ni untuk medan 1. Nilai 2 ni untuk medan 2 dan seterusnya. Okey, contoh 7 dalam buku teks muka surat 89. Okey. Katakan anda mempunyai jadual barang yang terdiri daripada medan nombor barang, nama barang, kuantiti, harga unit dan ID murid. Okey. Sisipan rekod boleh dilakukan dengan memasukkan data ke semua medan atau medan tertentu sahaja. Okey, so kita tengok A ni menyisipkan satu rekod ke semua medan dalam jadual barang. Okey. Kita nak masukkan satu rekod ke dalam semua medan. Medan apa? Nombor barang, nama barang, kuantiti, harga unit dan ID murid kan? Okay, so pernyataan SQL-nya insert into barang. Okay, insert into ni kita nak pernyataan SQL. Barang ni nama jadual. Okay, values dia apa? Kurungan A01, bola sepak 10, 30.5 dan M1000 ni kena sepadan dengan nama medan dalam jadual tersebut. Apa medan dia? Nombor barang, nama barang, kuantiti, harga unit dan ID murid. Bila kita klik button insert, dia automatik dia akan masukkan values yang kita letak tadi mengikut susunan ke dalam medan kita. Okey, nampak kan penuh? Okey. Okey, MB menyisipkan satu rekod pada medan tertentu sahaja. Okey, contoh kita nak masukkan 3 medan. Okey, 3 data dalam 3 medan je. Kita tak nak masukkan ke semua medan. So, tu yang cikgu kata tadi, awak kena insert into barang. Ni standard lah, insert into ni dia punya format. Barang ni nama jadual, kurungan, nama medan, nombor barang, kuantiti. Values ni nilai dia. Nombor barang A02, nama barang bola jaring, kuantitinya 5. Dan kita klik button insert. So, bila kita klik pada insert, dia akan masuk ke dalam inilah yang kedua ni dia akan masuk dalam nombor barang, nama barang dan kuantiti saja. Untuk harga unit dengan ID murid null. Sebab kita tak letakkan nilai kan, dia sudah akan null lah.
Baik, yang kedua, padam. Penyataan delete digunakan untuk memadamkan data dalam jadual. Okay, untuk putih mana? ada tengah cas kat dulu. Dekat Ana. Okey, yang kedua, padam. Penyataan delete digunakan untuk memadamkan data dalam jadual. Untuk memadamkan rekod tertentu, penyataan where perlu digunakan. Okey, format dia. Okey, delete from nama jadual. Where nama medan sama dengan nilai. Okey, mari kita tengok contoh Okey, katakan terdapat 4 rekod dalam jadual barang Awak ada 4 rekod. Bola sepak, bola jaring, hoki dengan raket. Okey, macam mana kita nak buang bola hoki? Bola hoki tu kita nak delete. Rekod bola hoki ni kita tak nak. So, apa dia cara penyataan SQL dia? Okey, so delete from barang. Where? Nama barang sama dengan bola hoki. Okey, memadamkan rekod bola hoki. Sebab dia kata dia nak padamkan rekod bola hoki. So, kita boleh letaklah where nama barangnya sama dengan bola hoki. So, automatik semua data pasal bola hoki tu dia akan buang. Okey, baik. Sekarang macam mana kalau kita nak padamkan semua rekod dalam jadual barang tersebut? Semua rekod. Okey, ada bola sepak, yang tinggal bola jaring dengan raket. Kita nak buang ketiga-tiga data ni. Okey, serentak. Okey, macam mana? Menggunakan penyataan SQL. So, caranya awak tak perlu buat satu-satu. Kita boleh buat sekali je, iaitu delete from barang. Okey. Kalau soalan periksa tu dia kata nak delete semua data, awak buatlah delete from barang. So, tengok dalam jadual kita dah kosong. Semua data-data tadi telah dipadam. Okey, jadi ingat penyataan SQL delete kita guna untuk memanipulasi data dalam jadual. Okey, jadual still ada, tak dikacau jadual barang ni setiap medan still ada kan. Dia hanya delete data-data dalam jadual. Okey, ini ingatan kembali. Untuk menghapuskan struktur medan, penyataan drop perlu digunakan. Namun demikian, penyataan delete boleh digunakan jika ingin menghapuskan data. Okey, imbas kembali macam mana nak hapus atau ubah jadual, struktur medan dalam jadual yang tidak diperlukan, kita boleh hapuskan menggunakan drop table. Okey. Contoh kita nak delete pula table barang ni, macam mana kita nak buat? Drop table barang. So awak tengok dalam store sukan, barang dah hilang. Dah delete. Okey, yang ketiga, kemaskini. Untuk mengemaskinikan rekod yang sedia ada dalam jadual, anda boleh menggunakan penyataan update. Okey, penyataan set menunjukkan data baharu yang hendak dimasukkan dalam jadual, manakala penyataan where digunakan untuk mengemaskini rekod tertentu sahaja. Okey, so formatnya update, nama jadual, set, nama medan sama dengan nilai baharu, where, nama medan sama dengan nilai tertentu. Mari kita tengok. Okey, cikgu ambil contoh 9 dalam buku teks kamu, muka surat 94. Okey, faham tak apa yang ada dalam buku teks tu? Okey, kita pandemik kan, awak baca seorang-seorang kat rumah, cikgu pun tak boleh nak tengok. Okey, so cara nak baca macam ni Okey, contoh 9 ni dia kata anda boleh mengemaskinikan semua rekod atau rekod yang tertentu sahaja. Katakan anda mempunyai jadual barang dengan rekod seperti di bawah. Okey, awak ada jadual barang seperti rekod di bawah. Okey, kita tengok dalam kuantiti Kuantiti bola sepak ada 10. Bola jaring ada 5, bola hoki ada 10 kan. Okey, so kita nak update, kita nak kemaskini nilai dalam kuantiti. Okey, A menambah stok barang sebanyak 10 unit untuk semua jenis barang. Okey, jenis barang tu apa? Bola sepak, bola jaring, bola hoki, raket kan. Dia kata dia nak tambahkan 10 unit untuk semua jenis barang. Kan, semua jenis barang sebanyak 10 unit dia nak update. So, penyataan SQL ni yang digunakan ialah update barang. Okey, update barang, set. Nama medan dia apa? Quantity. Sama dengan, okey, apa nilai baru? Okey, quantity tambah 10. Okey,
Okey. Kita tak boleh letak 10 atau tambah 10 saja. Kena letak sekali nama medan dan tambah 10. Ini ialah nilai barulah. So kuantiti sama dengan kuantiti tambah 10. Kuantiti asal apa? 20. So bila dia tambah 10 dia akan jadi 30. Macam tu. Okay, so kita tengok dekat sini. Kuantiti asal 10. Betul? Kuantiti asal untuk bola jaring 5. Kuantiti asal untuk bola hoki 10. Betul? Bila awak buat penyataan update barang set kuantiti sama dengan kuantiti tambah 10, then awak klik button go, dia akan update. Okay, dekat bawah ni dia punya output lah hasil daripada atur cara tu. So untuk bola sepak dia akan jadi 20. Bola jaring 15, bola hoki 20, raket 50. Tadi raket berapa? Tadi raket 40. Sekarang dah jadi 50. Okey, semua kuantiti dia tambahkan 10. Semua jenis barang tersebut. Okey, B. Kita tengok contoh B. Menambah stok barang sebanyak 10 unit untuk setiap jenis barang yang bilangannya kurang daripada 25 unit. Okey, dia dah bagi tahu. Dia kata dia nak tambah stok barang sebanyak 10 unit untuk barang yang bilangannya kurang daripada 25 unit sahaja. Okey, siapa yang kurang daripada 25? Okey, awak tengok dekat sini yang sebelum ni Okey, yang bawah ni yang cikgu buat anak panah bawah ni output setelah kita lakukan atau cara tu. Sebelum tu, okey kita tengok sebelum tu bola sepak 20, bola jaring 15, bola hoki 20. Okey, so dia nak tambahkan yang kurang daripada 25 unit ni dia nak tambahkan 10 unit. Okey. 10 unit So dia tak akan kacau siapa? Raket, baton dan bulu tangkis lah dia tak tambah sebab dia ada syarat where. Okay, so apa penyataan SQL yang awak guna? Update barang. Ini nama table. Set kuantiti sama dengan kuantiti tambah 10. Okay. Ini nama medan. Setkan kepada nilai yang baharu. Where? Okay, ini syarat. Where kuantiti kurang daripada 25. Okay, then klik button go. So dia akan hasilnya akan jadi seperti yang di bawah output tu. Paparan rekod tertentu telah dikemas kini. Siapa yang kurang daripada 25 tadi? So semua kuantiti dah jadi 25 ke atas. Okey, bahagian yang terakhir latihan pengukuhan. Okey, aktiviti 4. Okey, dah buat belum? Okey, buat latihan dalam aktiviti 4 Okey. Berdasarkan aktiviti 3 sebelum ni, anda telah mencipta jadual-jadual berikut untuk sistem tempahan di sebuah hotel bilik. Okey. Aktiviti 3 awak dah bina jadual yang ada. Awak dah bina database yang ada 3 jadual. Bilik, tempahan, tetamu. Okey, awak dah cipta 3 jadual ni. So, untuk aktiviti 4 ni, yang pertama, tulis arahan SQL untuk melakukan perkara berikut. Okey, ni biasalah dia tanya dalam SPM, dia biasa tanya. Tulis arahan SQL. Ini memang soalan favorite. Okey, yang pertama, masukkan maklumat bilik tetamu dan tempahan yang dibuat oleh pelanggan. Okey, cikgu tunjukkan satu contoh. Satu nanti awak buat seterusnya Okey, yang pertama, masukkan maklumat bilik. Okey, mana bilik? Apa maklumat yang dimasukkan? Nombor bilik, jenis dan harga. So, kita nak guna penyataan SQL apa kalau kita nak sisip? Okey, ya. Okey, soalan so kita kena gunakan insert into bilik. Okey, so nama medan dia apa? So, values dia apa? 03 double. Okey. Nama medan, okey, so dia ada 3 kan? 1, 2, 3. Okey, kalau dia kata okey, dia kata semua awak boleh tak buat dalam kurungan ni. Tapi nak buat pun boleh, tak ada masalah. Okey, values ni ialah values ni, nilai ni, ini contoh lah cikgu bagi. 03 untuk nombor bilik, double untuk jenis, harga ialah 200.5. Okey, so awak buat untuk seterusnya lah. Macam mana nak insert tempahan dan macam mana nak insert tetamu. Okey, cikgu dah bagi contoh macam mana nak insert, nak masukkan maklumat bilik. Okey. Baik, yang kedua. Pihak hotel ingin menaikkan kadar harga setiap bilik sebanyak 10%.
kemas kini harga baharu setiap bilik itu. So apa pernyataan SQL yang kita nak guna kalau kemas kini? Okey, kemas kini. So kemas kini awak guna apa? Ya, kita guna update. Betul. Okey, so update apa? Nama table update bilik. Okey. Dia kata apa? Kemas kini harga baharu. Harga baharu. Harga ada dekat table apa? Harga ada dalam jadual bilik. Betul tak? So, kita kena update bilik. Okey. Tak bolehlah nak update tetamu kan? Sebab harga tu ada dalam bilik. Jadual bilik. So, update. Okey. Update bilik. Okey. Set harga sama dengan harga tambah harga darab 10%. Okay. Ini ialah formula untuk mengira peratus. Kenapa cikgu tak letak where? Sebab dia kata dia nak setkan harga yang baharu tu semua ada kenaikan 10%. Okay, yang ketiga, hapuskan maklumat pelanggan yang telah mendaftar masuk pada 1 November 2016. Okay. So ada dekat dalam jadual mana yang 1 November 2016 ni? Tarikh masuk. Mendaftar ni ialah tarikh masuk. Okey. Mana dia? Okey, ni mendaftar kan? Mendaftar ni ialah tarikh masuk. So, kita nak update table apa? Table ni tempahan. Okey, kita akan update table tempahan yang ini Okey, so update pula. Hapuskan maklumat pelanggan. So, kita nak delete maklumat pelanggan dalam tempahan ni. Okay, so delete from tempahan. Where? Okay, dia dah bagi tahu tarikh masuk 1 November 2016. Okay, senang kan? Okay, itu saja. Cikgu nak awak try lah buat latihan ni. Dah siap nanti bagi cikgu. Okay, itu saja untuk topik kali ini. Bye. Assalamualaikum.